Saya kawan saya selamat keluar tuan. Kawan saya Hamid Kakar, seorang wartawan pro kerajaan demokrasi. Saya WhatsApp dia tak jawab. Semalam saya WhatsApp dia baru ambil phone saya, dia dah landed, dah selamat landed di Amerika. Dia mendapat suaka politik dan selamat sampai di Amerika dan berjaya mendapat suaka politik. Saya bimbang sebab saya hubungi beliau daripada 16 hari bulan. Hamid, where are you? Hamid, where are you? Tapi akhirnya rupanya dia tak boleh gunakan phone. Kes yang menjadi kekecewaan ramai intelijen Amerika adalah senarai 5,000 orang tu email dia tak dipadamkan daripada pejabat tentera Amerika apabila mereka meninggalkan lapangan terbang Kabul. Jadi nama 5,000 orang yang memohon tu ada dalam email tu. Berarti Amerika tinggalkan macam tu, tuan-tuan. Orang-orang yang layak, yang telah bekerja, yang telah pun memberi komitmen kerjasama kepada mereka ketika mereka memerintah Afghanistan, dia tinggalkan begitu saja. Lebih sedih adalah United Kingdom, kerana United Kingdom berasa sangat kecewa kerana mereka telah mengundurkan tentera mereka lebih awal. Mana yang ada dalam NATO, Eropah ni, dan United Kingdom, Australia dia keluarkan tentera dia lebih awal. Mereka tidak menjangkakan kes ini akan berlaku pada 16 Ogos kerana tarikh terakhir perpindahan adalah 11 hari bulan September. Jadi oleh kerana apabila lapangan terbang Kabul diambil alih dengan pantas oleh Taliban, menyebabkan operasi itu tunggang langgang. Itu 5 tokoh yang dijangka akan memainkan peranan penting dalam kerajaan Taliban, dan saya yakin selepas ini saya fikir cabaran yang paling besar adalah berapa banyak negara yang akan mengiktiraf Taliban. Tapi saya jamin China dan Rusia akan cepat-cepat menjadi negara yang paling awal mengiktiraf pembentukan kerajaan Taliban. Itu je, tak ada apa soalan. Saya tunggulah Q&A. Saya rasa saudara mungkin susah nak digest ni sebab saya pun baca lebih daripada 70 artikel. Tak, dia sekarang ni kalau berarti kerajaan selepas yang akan dibentuk, mungkin mereka belajar tentang kegagalan yang lampau. Saudara kena ingat tau, Taliban dia tak sama macam Mujahidin. Kenapa Taliban datang? Taliban datang kerana asabiah Mujahidin. Mujahidin bila menang perang dengan Rusia tahun 1992, dia bentuk kerajaan. Tapi berlaku asabiah, di mana kerajaan itu berpecah kepada 4 puak utama. Selama 4 tahun Afghanistan diperang, kerajaan tu hanya ada di Kabul. Tapi wilayah-wilayah tu diperintah oleh puak. Dia tak boleh membina sebuah nasional Afghanistan. Sebuah bangsa Afghanistan tak boleh dibina. Apabila Taliban datang, dia datang dengan semangat selagi tak habis walut ni punya masalah, Afghanistan tak boleh maju. Jadi bila Taliban datang, semangat asabiah telah berkurangan. Mereka masuk dengan satu nama saja, iaitu nama pelajar. Talib adalah pelajar. Cuma oleh kerana saya bagi tahu saudara dalam brief saya yang lepas, kerana peperangan ini panjang, kebanyakan orang memegang senjata dan kebanyakan mereka yang berkomunikasi sekarang ni, dia tak tahu apa sedang berlaku. Sesuatu yang telah diputuskan di Kabul kemungkinan mengambil masa berhari-hari nak sampai di Herat, nak sampai di Mazar-i-Sharif, nak sampai di Helmand. Tapi yang memegang ketenteraan dan semua langkah tentera dalam keadaan Taliban ambil alih ni, yang memerintahnya adalah Khalil Abdul Rahman Al-Khani. 2 orang berbeza, mempunyai jurang rank yang berbeza juga dalam 5 pemimpin paling tinggi dalam Taliban. Sebab 5 paling tinggi dalam Taliban tu, saudara dah boleh tengok Mahfuz share dia punya slide tu. Ini wajah-wajah yang balik dan akan memimpin Taliban. Saya dah tunjuk pada saudara tu. Daripada kiri tu adalah Syekh Muhammad Abbas, Stanikzai. Dia kini menjadi perunding bagi Rusia, dan dia juga berunding dengan China. Kemudian saudara akan lihat tu Abdul Ghani Baradar. Dia senior. Dia berusia 66 tahun, kata silap saya. Dia tahun 61, saya tahun 67. Kemudian Abdul Ghani Baradar yang sekarang memerintah Kabul kerana Habibullah Akhundzada tu yang hujung belum balik. Dan seorang lagi ini adalah Zabihullah Mujahid. Zabihullah Mujahid memegang jawatan sebagai jurucakap rasmi sekarang. ISIS-K ataupun Islamic State of Iraq and Syria tolak Khorasan, iaitu ada kumpulan yang ingin membina sebuah negara Islam dalam laluan Khorasan. Kuat atau tidak kita tak tahu, sebab ini adalah sisa Al-Qaeda. Selepas meninggal dunia Osama bin Laden, kita tak tahu berapa kekuatan. Kemudian apabila Al-Qaeda berpindah dan memakai uniform baru sebagai ISIS-K ni, ISIS Khorasan, kita tak tahu berapa kekuatan dia. Kita hanya tahu serangan bom yang dia lakukan pada 3 hari lepas di lapangan terbang Hamid Karzai tu. Lapangan terbang Kabul tu jangan keliru. Lapangan terbang Kabul namanya lapangan terbang Hamid Karzai. Kita tak tahu perang saudara ni akan macam mana.
Sebab sekarang pertempuran dah bermula 26 hari bulan. Kalau mengikut skala pertempuran, dia panggil friendly shoot je. Kedua-dua pihak saling tembak-menembak tetapi tidak dalam keinginan membunuh pada skala besar. Yang saya yakin Amerika akan membiarkan Ahmad Maksud mati macam tu saja. Mereka tidak akan menyokong Ahmad Maksud seperti mana menyokong bapaknya dulu ketika mereka mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan Taliban. Berarti Ahmad Maksud akan berada dalam keadaan kalau dia hantar rakyat Uzbek berperang, dia akan menghantar mereka untuk disembelih oleh Taliban. Kerana kekuatan Taliban sangat luar biasa. Apatah lagi Taliban telah mengambil keseluruhan pemerintahan daripada Kabul. Empat otai besar ni belum lagi mengeluarkan kenyataan yang akan bekerja di bawah Mullah ni. Apa pandangan mereka terhadap Northern Alliance? Hanya serang hanyalah kerana Ahmad Mas'ud, anak kepada Allahyarham Ali Ahmad Shah Maksud, mengatakan dia tidak akan menyertai gabungan Afghanistan. Sekarang tuntutannya adalah sebuah negara otonomi. Dia nak wilayah Tajik yang diduduki oleh 20% orang Tajik yang mewakili 20% penduduk Afghan tu menjadi sebuah negeri otonomi. Kita belum dengar lagi pula pandangan Uzbek. Pandangan Puak Uzbek. Dia juga adalah seorang ex-mujahidin, masih prominent, mempunyai persenjataan yang banyak. Dia mempunyai wang yang banyak kerana bunga popi yang dihasilkan dan dijual dalam pasaran gelap kepada mafia Rusia datang daripada wilayah yang dia kawal. Jadi dia sumber kewangan dia tu taklah begitu teruk seperti Ahmad Mas'ud, kerana Ahmad Mas'ud tak ada hasil. Tetapi Rashid Dostum menguasai wilayah yang bunga popi dijual dalam pasaran gelap dunia. 90% black market bunga popi tu datang daripada wilayah yang dikuasai oleh Ahmad Rashid Dostum. Dan Ahmad Rashid Dostum dari dulu pun memang mendapat bekalan persenjataan daripada hasil perniagaan laluan gelap antara beliau dan mafia Rusia adalah urusan dadah. Jadi kita tak tahu perang tiga penjuru dengan ISIS-K yang saya kata ni. Sebab tuan-tuan kena faham pattern Afghanistan bukan lagi sekarang tinggal pattern China harus mengkaji Amerika serang lagi atau tidak, Rusia harus mengkaji tak. Kesemuanya menjadi pattern ekonomi. Bila nak jadi pelaburan pattern ekonomi, orang akan balik tengok reference sama ada negara ni stabil politiknya. Tidak berlaku pertempuran sesama puak dan perebutan kuasa sesama Taliban. Yang kedua, tidak berlaku pendirian-pendirian Taliban yang kemudiannya menyebabkan dia diboikot oleh antarabangsa. Berarti itu satu. Yang kedua adalah siapa nak melabur? Sama ada Amerika keluarkan untuk di krisis Laut Cina Selatan, saya dah jawab. Memang itulah. Kerana burden dia adalah mereka membelanjakan jumlah yang besar, 84 bilion jumlah operasi tunai sahaja bagi tempoh berada di sana. Dan mereka telah membelanjakan 2 trilion USD. Maksudnya ni duit Amerika belanja selama 20 tahun tu, gali semua hasil bumi baru cover separuh. 2 trilion US belanjakan. Daripada mula perang pada bulan November 2001 sampailah dia berundur yang berakhir 31 Ogos tu tuan-tuan, dia dah belanja 2 trilion. 330 ke 340 bilion ringgit Malaysia. Berarti 1 tahun belanjawan negara Malaysia tu digunakan oleh Amerika untuk tunaikan saja operasi tunai dia di Afghanistan. Itu pun kerajaan yang dia bantu 20 tahun untuh begitu saja sekelip mata. Belum sampai tarikh matang dia nak berundur September 11 ni, 11 hari bulan September, dia dah jatuh 16 hari bulan Ogos. Berarti memang dia nak tumpukan keseluruhan kekuatan dia di Laut Cina Selatan kerana dah tak relevan untuk memerangi teroris Islam. Kerana gerakan teroris Islam hampir lumpuh. Semua negara-negara Islam yang berperanan besar telah pun dilumpuhkan dalam Arab Spring. Berarti Amerika dan juga Israel boleh berehat sedekat atau 2 dekad. Sebab yang ada sekarang pun Iraq pun dah hidup dengan kais pagi makan pagi dan sabung nyawa untuk mengekalkan kestabilan politik. Mereka telah memusnahkan Syria. Syria memerlukan lebih sedekat kalau dia kembali nak menjadi sebuah negara stabil yang boleh menimbulkan ancaman pada Israel. Itu kejayaan mereka dalam Arab Spring. Mereka telah berjaya memecah belahkan kolonialisasi, memecahkan 4 puak di dalam Lubnan. Berarti hanya tinggal Hizbollah yang sangat lemah. Habislah. Berarti Amerika tahu Islam hanya akan kembali kuat 20 tahun daripada akan datang. Kerana mereka telah berjaya memusnahkan Iraq. Mereka dah berjaya memusnahkan Syria. Mereka berjaya pecah belah dan saya rasa secara kekal Lubnan kepada 4. Mereka telah menjatuhkan Libya, Muammar Gaddafi. Mereka telah berjaya menjadikan Maghribi dan Tunisia dan Algeria yang akan menandatangani perjanjian mewujudkan sebuah negara Israel merdeka. Naik adalah Islam, kan dia kata map Pentagon. Jatuh komunis, apa yang Pentagon nak umumkan? Islam. Iaitu melemah dan menguasai keseluruhan negara Islam kerana Islam adalah ekonomi minyak. Dia dah berjaya.
Sekarang dia pindah jatuhnya lampu Islam ni, di mana mereka mengundur dan meninggalkan negara-negara Islam yang mereka musnah dan kucak-kacirkan, mereka akan pergi pula ke China. Sebab tu kalau saudara tengok kan, semua orang bagi tahu kenapa Kamala Harris naik presiden tengah-tengah perang tinggalkan Afghan tu, tuan-tuan. Perang Afghan kecoh, rakyat dia belum selamat, dia dah sampai Singapura dengan Vietnam. Kerana lawatan ke Singapura, kerana Singapura adalah base camp terkuat Amerika di Asia Tenggara. Berarti Singapura akan memberi apa-apa saja. Singapura akan memberikan apa-apa saja. Untuk mendapatkan Spratly hanyalah Vietnam. Jadi Kamala Harris datang, dia jumpa partner dia yang paling kuat di Asia Tenggara, yang dia boleh gunakan apa saja untuk Singapura bermainkan peranan, terutama dalam ASEAN atau apa saja. Yang kedua, dia pergi kepada negara yang paling mudah untuk dia cucuk, iaitu Vietnam. Seorang lagi yang dia tak dapat makan adalah Duterte di Filipina. Duterte nak juga Spratly, tapi Duterte anti-Amerika. Jadi tak ada orang yang boleh tembus. Kalau Kamala Harris pergi berjumpa Duterte, kemungkinan lagi awal akan dah malu dah. Duterte akan kata, dia orang datang nak minta balik Cubic Bay untuk buka pangkalan tentera. Ini satu lagi pembulian kepada rakyat Filipina. Jadi kerajaan Joe Biden tak nak ambil risiko dimalukan oleh Duterte. Walaupun Duterte adalah salah seorang lagi yang boleh mereka hasut untuk berperang dengan China, tapi mereka tak boleh pergi pada Duterte kerana Duterte kelihatan sangat arrogant. Dan Duterte kelihatannya mahu membina sebuah Filipina tanpa pengaruh mana-mana kuasa besar. Jadi dia pergi ke Vietnam. Kerana saudara harus tahu juga, Vietnam adalah negara pelaburan Amerika yang paling besar. Kita dah boleh nampak bahawa Laut Cina Selatan akan menjadi agenda utama. Saya fikir salah satu yang menyebabkan Kamala Harris tak pijak bumi Indonesia adalah kerana sentimen. Kamala Harris tidak memijak bumi Indonesia adalah kerana sentimen. Berarti akan ada radar rundingan yang lebih panjang. Saya tak fikir Malaysia akan memberi sebarang laluan kepada Amerika dalam isu Laut Cina Selatan, kerana kita lebih memikirkan China adalah rakan niaga yang paling besar nombor satu, Singapura adalah rakan niaga kedua terbesar, Jepun adalah rakan niaga ketiga terbesar, dan Amerika adalah rakan niaga yang keempat terbesar. Azmi Hassan selalu cakap politik adjust sana, adjust sini, kali sini senyum, kali sana bermuka-muka. Sebab kita tak mahu terlibat dalam krisis. Sebab Spratly dari segi orang kata sovereign, kedaulatan saja, kita rasa hak kita ada dekat situ. Tapi dari segi ketenteraan, dari segi nak cetus perang, nak berbalas sampai tak berbaloi. Tetapi Vietnam kelihatannya sangat agresif, mengatakan secara undang-undang antarabangsa itu adalah wilayahnya. Dan saya fikir Kamala Harris mungkin pergi dan merundingkan langkah awal bagi mendapatkan sesuatu di Vietnam dalam bentuk ketenteraan. China menggerakkan 200 jumlah kapal armada laut dia di Laut Cina Selatan. Dia mampu sekarang gerakkan 200 kapal dia. Yang level kapal tempur, kapal nuklear apa semua tu, dia ada 200 yang mampu dia gerakkan, yang dipanggil sebagai kapal yang ready untuk bertempur. Saya juga fikir kata dia tak mungkin mendapat sokongan Indonesia. Mungkin kerana Indonesia kelihatannya mau secara politik. Dia kata selepas ni dia kalau boleh dia tak nak lagi, dia nak gazet di peringkat antarabangsa. Lautnya menghala ke dalam negaranya tak dipanggil lagi Laut Cina Selatan. Macam kita lah. Kita berdiri dekat Terengganu, dekat pantai Kelantan tu, kita kata menghadap Laut Cina Selatan. Jadi secara psikologi, Indonesia mengatakan besarlah kepala China. Kerana di pantai kita pun kita sebut itu laut dia. Maka Indonesia nak semua wilayah dia selepas ini yang menghadap kepada Laut Cina Selatan akan menyebutnya sebagai Lautan Natuna. Dengan menganggap kepulauan Natuna yang menjadi wilayah Indonesia tu, kalau dia Natuna jadi wilayah Indonesia, dia akan menang per kilometer sebagai wilayah laut dia, yang sekarang China mengatakan bukan laut Indonesia. Jadi Indonesia dalam perang psikologi, dan saya fikir Indonesia akan serius kerana saudara pun faham bahawa secara nasionalis Indonesia mempunyai pandangan yang 10 kali lebih ekstrim daripada Malaysia. Kalau prinsip sovereign dan kedaulatan ni, orang-orang Indonesia ni dia lain macam. Saya fikir kata tak mungkin dia berkompromi dengan Amerika. Dia akan menggunakan sovereign dia sendiri dalam apa jua keadaan. Tapi tak mungkin berperang kerana China juga adalah salah satu kuasa pelabur yang besar di Indonesia.